Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel saya, Sofi Al-Baraki. Alhamdulillah, kali ini saya dapat satu berita yang boleh dikatakan sangat panas sekarang ni, yang berkaitan dengan agama Melayu. Jadi perkara ni telah viral di dalam media sosial dan di berita. Jadi sebelum itu saya nak claim dulu, apa yang saya kongsi ini adalah berdasarkan kepada fakta yang sebenar dan tidak ada niatlah untuk mendahului apa-apa siasatan ataupun menokok tambah apa-apa yang tidak berkaitan dengan fakta yang saya ada. Sebab apa saya nak berkongsi tentang perkara ini? Sebab kalau saya tengok balik dia punya video-video yang dipost ataupun status-statusnya, banyak yang berkisar tentang benda-benda mistik dan misteri, terutamanya dalam alam Melayu ni. Sebelum tu, mari kita kenal siapa yang mencetuskan fahaman ataupun aliran ini. Nama penuh beliau ialah Wan Nurhayati Wan Alias, atau dikenali sebagai Ibu Yati, juga dikenali sebagai Tun Putih. Beliau memulakan kerjaya kewartawanan di Utusan Malaysia pada tahun 2008 hingga 2013 sebelum meneruskan kerja di Berita Harian. Pernah menerima anugerah Kajai pada 2014, Tokoh Wartawan Rakyat 2016 dan 25 lagi pengiktirafan dari pelbagai pihak termasuk Ahli Mangku Negara AMN terhadap sumbangannya dalam bidang kewartawanan. Pernah juga dipilih dan ditaja sepenuhnya Kerajaan Amerika Syarikat untuk menyertai 22 lagi wakil media seluruh dunia bagi mengikuti program pertukaran di bawah kajian dan kewartawanan penyiasatan Edward R. Murrow bagi tahun 2018 dan mendapat sijil pengiktirafan. Kalau ikutkan dia punya pengiktirafan tu, bukan calang-calang orang lah. Banyak anugerah-anugerah yang dia dapat tu. Pada 5 Februari 2020, tahun lepas, Wan Nurhayati ni mengaku tidak bersalah di atas 3 tuduhan membuat kenyataan berhubung isu jangkitan COVID-19 dalam laman profil FB miliknya yang akan menyebabkan ketakutan kepada orang awam. Yang terbaru ni tulas satu video dari YouTube berkaitan dengan upacara Ibu Yati membunyikan gong dengan dibacakan beberapa ayat-ayat tertentu. Begitu juga kalau kita lihat di posting Facebook beliau juga banyak berkongsi berkaitan dengan sejarah Melayu yang kita tidak pernah dengar lagi. Ada satu posting itu dia mengatakan Melayu telah wujud sebelum kejadian Nabi Adam alaihi salam lagi. Dahsyat ni. Beliau juga pernah rasa tertipu dan mungkin trauma lah dengan pertubuhan JI, Jemaah Islamiah, yang mana beliau pernah direkrut dan menjawat beberapa jawatan dalam gerak kerjanya dan pernah ditugaskan juga untuk menjadi pengebom berani mati. Ini pengakuan beliau lah yang kita lihat baru-baru ni. Dia pernah berbicara di dalam Suara Merdeka. Kita boleh lihat full video apa yang dia luahkan, apa yang dia nak explain berkaitan dengan ilmunya tu. Bila saya melihat aliran dia ni, saya pun interested juga sebab saya ni peminat sejarah juga sebenarnya. Jadi bila orang-orang yang sejarah ni saya respect, saya hormat sebab dia ada ilmu-ilmu yang banyak orang tak ada. Tapi apabila ilmu tersebut ada unsur-unsur alam ghaib, benda-benda ghaib ni, ia lagi menarik minat saya nak tahu. Itu sebab bila saya kaji balik, saya lihat di YouTube dia, saya scroll jumpalah video yang berkaitan dengan upacara-upacara gaib lah, yang mana bagi dia ada manfaat-manfaat tertentu. Sebagai contoh, kalau kita lihat satu video ni yang mana telur emas yang asal usulnya adalah daripada naga. Jadi nama naga tu adalah Naga Sakti. Naga Sakti adalah penjaga kepada Cik Siti Wang Kembang. Jadi mengikut info daripada sakit scan saya, telur ini dikeluarkan oleh naga tu setiap 5 tahun sekali. Benda ni pun saya tak pernah dengar. Jadi cara nak dapatkan telur itu, saya tengok balik ada lagi video yang lain, ada satu upacara dengan zikir-zikir yang tertentu, di mana sepanjang berlakunya zikir-zikir itu, satu cahaya akan keluarlah, cahaya api yang berwarna putih, yang dikatakan itu adalah muntah naga tersebut daripada alam ghaib. Jadi naga itu memuntahkan cahaya api berwarna putih dan selepas itu api itu akan surut. Dan bila api itu surut, maka kita boleh dapatlah telur naga tersebut secara fizikal dan nyata daripada alam ghaib. Dikatakan harga mahar bagi mendapatkan telur naga emas ini berharga 3 juta. Dan saya check lagi, scroll lagi, tengok video-video yang lain, banyaklah yang
berkaitan dengan upacara-upacara memalu gong. Dikatakan satu upacara paluan gong ini kerap diadakan di Pulau Besar Melaka. Dalam video tersebut dia mengatakan bunyi gamelan itu ada secara tiba-tiba. Bukannya ada orang lain yang main ataupun mainan daripada muzik ataupun daripada handset, tapi muzik itu tiba-tiba ada. Dia kata mereka berlima je yang ada kat situ, tak ada orang lain dah. Ini bermakna beliau menyatakan bunyi gamelan tersebut berkemungkinan dari alam ghaib. Tetapi kalau dengar balik macam bunyi muzik dari radio handset je kan. Sebab kalau tengok video tu tiba-tiba terus start bunyi. Seterusnya dalam video tersebut, sebelum paluan gong dimulakan, beliau akan menyebut satu perkataan tertentu, iaitu ilaha, ilara, ilama. Aku Melayu 7 kali. Seterusnya satu paluan gong dibunyikan. Dan beberapa ayat tertentu diselangi dengan paluan gong sekali lagi. Jadi paluan gong ni dah dibuat di sekitar Pulau Besar itu. Di atas bukit, di kawasan-kawasan hutan, di kawasan pesisiran pantai. Mungkin adalah simbolik-simbolik tertentu yang saya pun tak tahu sebenarnya benda-benda yang sebegini. Terdapat satu video yang menarik perhatian saya yang berkaitan dengan satu keris emas. Yang mana? Dia berasal daripada alam Bunia yang kita panggil alam Bunian. Dan pemiliknya adalah daripada Mayang Sari. Mayang Sari ini adalah ketua perubatan bagi alam Bunia. Manakala Inang Sari pula sebagai pemberi rezeki lah. Tapi manusia mengambil benda ni untuk digunakan di alam manusia. Boleh kan macam tu? Dikatakan juga harga mahal bagi mendapatkan keris emas ini berharga RM6,000 Malaysia. Harganya mahal disebabkan pada manfaat dan kelebihannya yang boleh memberi rezeki. Boleh memberi rezeki kan. Kalau kita dapat benda ni, kita akan menjadi orang yang senang lenang. Macam tu. Betul ke? Banyak lagi lah posting-posting beliau di YouTube yang berkaitan dengan perkara-perkara mistik yang kita boleh nilai sendiri kebenarannya. Begitu juga di Facebook beliau, banyak menerangkan info-info berkaitan dengan sejarah Melayu dan adat-adat yang tidak pernah lagi menjadi amalan khusus bangsa Melayu pada zaman sekarang. Namun terdapat juga posting beliau yang menggelirukan kita sebagai umat Islam. Perlu kita fahami, beberapa tafsiran Al-Quran dan maksud-maksud tertentu dalam agama Islam ni perlulah berlandaskan kepada disiplin dan adabnya. Janganlah kita menghuraikan dengan akal fikiran semata-mata. Sebab itulah kalau kita lihat perkembangan Islam ini, ajaran Islam ni berlandaskan kepada ilmu bersanad dan ianya terbukti sehingga sekarang yang mana menjadi penyebab ayat Al-Quran itu kekal utuh sehingga zaman sekarang berbanding dengan kitab-kitab agama Samawi yang lain yang telah diubah dengan tangan-tangan manusia ni. Kita kena ingat, kita boleh berbangga dengan bangsa kita, bangsa Melayu ni. Tidak dinafikan kita ada sejarah-sejarah yang agung berkaitan dengan kegemilangan bangsa Melayu ni. Dan beberapa kejayaannya dan sejarah-sejarahnya yang banyak tersimpan rahsia. Kita boleh berbangga dengan adat resam masyarakat Melayu ni. Adabnya, budayanya, bahasanya, dari segi perubatannya, dari segi pertahanan diri, silat. Ini semua lambang-lambang bangsa Melayu. Elemen-elemen kemelayuan ini insya-Allah dijamin akan dikekalkan selaginya ianya berlandaskan dengan syariat Islam. Namun perbuatan bid'ah yang melanggar syariat ini kita tidak boleh terima dengan begitu sahaja. Bangsa Melayu pun pernah mengalami zaman kejatuhan. Bangsa Melayu pernah mengalami zaman kegemilangan. Berkaitan dengan agama Islam yang telah diarabkan itu adalah tidak benar sama sekali. Kerana Islam itu sememangnya telah dihiasi dengan akhlak Rasulullah SAW yang lahir dalam kalangan Arab Quraisy. Banyak dah dalam Quran dah sebut dah tentang bangsa Nabi kita ni, Nabi Muhammad. Kita tidak boleh pertikaikan itu. Dan terbukti sampai sekarang lah. Tidak dinafikan kita nak mengamalkan adab kemelayuan tu selagi ianya tidak melanggar syariat. Kita berpakaian baju Melayu, saya berpakaian baju Melayu. Janji kita berpakaian, nak pakai songkok, pakai tengkolok, pakai. Itu lambang kita. Asalkan imej Islam itu adalah bab-bab amal ibadat tu kita jaga. Sebab apa elemen Arab itu ada dalam Islam? Sebab Nabi kita, Nabi Muhammad SAW membawa imej Arab itu sendiri. Dan bila Nabi kita yang membawa imej itu serta agama Islam itu melaluinya, makanya segala perbuatan baginda, segala cara berpakaian baginda itu menjadi satu sunnah. Dan tidak salah pun kita nak mengikuti, pahala pun dapat.
Kalau tak nak pakai pun tak ada masalah, asalkan tutup aurat. Dan terbukti Melayu ni mulia kerana Islam. Disebabkan itu, di dalam perlembagaan persekutuan pun meletakkan agama Islam itu adalah agama rasmi persekutuan. Itu yang kita kena jaga. Jadi agama Islam ni menjadi isu yang sensitif pada orang Melayu. Siapa yang usik agama Islam, orang Melayu akan bangkit. Jadinya pengajaran yang kita dapat daripada keadaan sebegini bagi saya, jika kita hendak membuat sesuatu itu, janganlah kita membuat secara sembrono. Kita tanya kepada yang arif dan yang pakar. Kita ada kepakaran masing-masing. Kalau bab sejarah ada kepakaran dia. Bab agama ada orang yang pakar. Bab kesihatan, perubatan ada yang pakar. Jadi bila ada yang pakar ni, kita jangan melangkaui kepakaran itu. Kita bergurulah dengan dia, bertanyalah kepada dia. Janganlah kita menafsir ataupun mengemukakan satu benda yang baru yang mana boleh mengelirukan orang lain dan juga mungkin akan memudaratkan orang lain juga. Sebagai contoh, kalau bab agama, kita ada ulama-ulama, ustaz-ustaz, pakar-pakar hadis, pakar-pakar Al-Quran. Tanya. Jangan kita membuat penafsiran yang mengelirukan. Perlu kita ingat, bab tafsiran Al-Quran ni memerlukan kefahaman bahasa kesusasteraan Arab yang sangat tinggi. Bukan saja-saja kita nak tafsir. Kita boleh ambil maksud-maksud dia untuk kita sharing, tapi kita kena sahkan apakah maksud tafsiran tersebut, supaya kita boleh lebih faham, lebih kuat kita punya kepercayaan kita kepada Al-Quran. Jadi bagi saya, kalau nak relatekan dengan unsur-unsur al-ghaib ni, guru saya pernah berkata lah, jika sesuatu aliran ataupun fahaman itu mempunyai unsur-unsur ghaib ataupun unsur-unsur yang ada hubungan dengan alam ghaib, terutamanya jin dan makhluk yang kita tidak nampak, makhluk halus, maka ianya boleh dikatakan ada unsur-unsur ajaran sesat, ataupun mungkin kita boleh katakan sebagai ajaran yang menyeleweng ataupun kefahaman yang batil, yang tak betul. Sebagai buktinya, jika orang tersebut mengaku dapat berhubung dengan alam ghaib dan dapat melakukan perkara-perkara yang di luar jangkaan manusia. Yang ini kita kena fahamlah dan kita nilailah sendiri mana yang betul, mana yang salah. Sebagai umat Islam, kita ada iman, kita ada fikir yang sebaiknya. Saya tak pastilah sejak bila wujudnya fahaman ini. Apa-apa pun kita serahkanlah kepada pihak yang berautoriti untuk mengesahkan kebenaran di sebalik ajaran ini. Moga-moga kita semua diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan kita dijauhkan oleh segala gangguan jin, syaitan dan iblis. Moga-moga video ini bermanfaat. InsyaAllah kita negara demokrasi, saya ada hak untuk menilai ataupun untuk menerangkan kebenaran ataupun fakta-fakta tertentu mengikut kepada ilmu yang saya ada. Dan janganlah kita berasa hati. Moga-moga kita boleh lihat balik diri kita, mana yang salah, mana yang betul, kita perbaiki. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.